Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Membentangkan tugasan kami bagi subjek GM 3043 iaitu pembangunan organisasi. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah isu sumber manusia yang berlaku di dalam Polis Diraja Malaysia PDRM. Perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Afiq bin Yusof, Nur Jihan binti Abdul Ghani, Cik Mustafa Hilmi bin Cik Zakaria, Muhammad Faiz bin Zahar dan yang terakhir Hafizan bin Maksum. Saya akan membentangkan sedikit latar belakang mengenai Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia merupakan agensi yang mempunyai 125,000 anggota dan bertugas menjaga keamanan negara daripada awal kemerdekaan sehinggalah sekarang. Agensi ini menjadi agensi penguatkuasa keamanan yang bertugas menjaga keselamatan negara seperti kerusuhan kaum bertahun 1969, memerangi keganasan komunis, memerangi pencerobohan di Lahad Datu dan pelbagai lagi. Agensi ini terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri dan mempunyai peranan yang sangat besar di dalam negara daripada segi keamanan, keselamatan. Isu yang berlaku di dalam PDRM yang melibatkan sumber manusia ialah isu tidak cukup anggota kerja. Seramat anggota sebanyak 135,000 orang untuk menjaga 32 juta orang rakyat Malaysia dengan nisbah 1 anggota polis kepada 500 orang menampakkan sedikit kekurangan dari segi efisiensi. Jadi masalah itu telah membawa kepada isu sumber manusia yang telah lama berlaku. Masalah ini adalah di bawah penyelenggaraan dan pencegahan jenayah kurang efektif atau berkesan. Berikutan masih lagi ada kejadian jenayah yang berlaku berikutan isu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Zahar, nombor matrik 268439. Okey, saya akan menerangkan tentang diagnosis technostructural. Ia adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi manusia dan keberkesanan sesebuah organisasi dengan memberi tumpuan kepada teknologi dan struktur. Okey, sasaran utama intervensi ini adalah terhadap proses utama sesebuah organisasi. Contohnya seperti struktur organisasi, tugas, pembagian tugas tu mengikut jawatan atau disebut sebagai hierarki lah. Okey, ia juga melibatkan reka bentuk atau reka bentuk semula proses kerja dan struktur sesebuah organisasi serta mengatur penglibatan sistematik pekerja dalam proses reka bentuk semula sesebuah organisasi. Okey, intervensi teknostruktural ini adalah sebuah model intervensi dalam pengembangan sesebuah organisasi yang menggunakan pendekatan teknologi dan struktural dalam prosesnya. Okey, intervensi teknostruktural ini menekankan kepada peningkatan keberkesanan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dalam memfokuskan kepada teknologi dan struktur organisasi. Ia juga adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam sesebuah organisasi. Okey, kelemahan organisasi seperti PDRM ini dapat dilihat daripada kelemahan strateginya, iaitu daripada masalah integriti pegawainya. Masalah integriti ini menyebabkan wujudnya masalah lain di peringkat dalaman dan luaran di dalam PDRM. Okey, perincian diagnosis yang dilakukan. Okey, yang pertama adalah berdasarkan matlamat penumbuhan organisasi tersebut, iaitu PDRM. Ia ditubuhkan adalah dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara. Okey, di dalam PDRM terdiri daripada 10 jabatan yang ditubuhkan bagi melaksanakan fungsi matlamat PDRM bagi mencapai visi dan misinya lah. Okey, yang kedua adalah saiz organisasi PDRM. Saiz organisasi ini amat penting kerana dengan adanya banyak jabatan dalam sesebuah organisasi itu, ia dapat dibagikan mengikut kepakaran dan keperluan dia lah, seperti jabatan siasatan jenayah, cawangan khas dan
jabatan narkotik serta sebagainya. Okey, yang ketiga adalah persekitaran organisasi. Persekitaran organisasi ni terbagi kepada 3, iaitu dari segi politik dalaman, ekonomi dan sosial. Okey, dari segi politik dalaman, iaitu pemimpin perlu sentiasa menjaga kebajikan pegawai dia agar pegawai dia dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab tanpa membabitkan diri dalam gejala rasuah lah. Okey, yang kedua adalah dari segi ekonomi. Pihak PDRM perlu memastikan setiap gaji dan eloran anggotanya yang layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali adalah dari segi sosial, iaitu setiap anggotanya tidak dibeza-bezakan, iaitu mengikut agama, kaum dan keturunan, dan ia bebas berada dalam mana-mana bahagian dan jawatan di dalam PDRM. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mustafa Aimi bin Cik Zakaria, nombor metrik 268317 dari kumpulan G1. Saya akan membentangkan tajuk 2.3, iaitu kaedah yang digunakan untuk menganalisis data. Satu kajian telah dilakukan bagi mengenal pasti isu dan masalah pembangunan organisasi yang berlaku dalam organisasi PDRM. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian kes ini ialah soal selidik yang mengadaptasi kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif berpandukan kepada data prima dan data sekunder. Matlamat utama kajian ini adalah untuk menganalisis data-data soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dalam kalangan anggota polis diraja Malaysia yang berkhidmat di negeri Johor dan mengenal pasti tahap kefahaman serta menyelidiki tahap aplikasi penghayatan mereka sebagai data sokongan terhadap tahap kefahaman amanah yang dijadikan sebagai nilai teras kepada permasalahan pembangunan organisasi PDRM, terutamanya bagi meningkatkan mutu perkhidmatan. Dengan menggunakan kaedah persempelan rawat mudah berstrata, sebanyak 200 set soal selidik telah diedar kepada anggota PDRM di beberapa balai di negeri Johor. Sejumlah 180 soal selidik telah berjaya dikumpul, manakala hanya 160 soal selidik yang sah dan boleh dianalisis. Baki 20 soal selidik tidak dikembalikan semula. Soalan yang ditanya di dalam borang soal selidik adalah seperti daerah di mana mereka bertugas, jantina, pangkat, lingkungan gaji, tempat tinggal, keberkesanan strategi penugasan yang dilaksanakan oleh organisasi, keselesaan penggiliran tugas, cuti rehat, aset kerajaan yang digunakan dan lain-lain. Tajuk 2.4 iaitu hasil dapatan. Berdasarkan tajuk 1.0, bilangan responden yang dipilih untuk setiap daerah adalah berbeza. Ini kerana jumlah anggota di setiap balai mengikut daerah adalah berbeza. Sebagai contoh, bilangan anggota di Johor Bahru lebih ramai berbanding bilangan anggota di Mersing. Bilangan responden lelaki lebih ramai berbanding wanita dengan beza responden lelaki mewakili 75%, manakala responden wanita sebanyak 25%. Ini kerana bilangan anggota lelaki di mana-mana balai di daerah-daerah di negeri Johor adalah lebih ramai. Mengikut kajian, didapati bilangan responden dengan status berkahwin lebih ramai berbanding dengan status bujang dan bercerai. Sebanyak 60% mewakili responden yang telah berkahwin, manakala 27.5% mewakili responden bujang dan 12.5% mewakili responden dengan status bercerai. Di kalangan 96 responden yang telah berkahwin, sebanyak 90 orang mewakili jantina lelaki, manakala 6 orang mewakili jantina wanita. Kajian seterusnya memfokuskan responden lelaki yang telah berkahwin dengan soalan yang melibatkan keselesaan bertugas, penggiliran waktu penugasan, cuti, keselesaan pergaulan sesama rakan setugas dan kemudahan peralatan untuk penugasan. Bilangan responden yang terlibat ialah seramai 90 orang berdasarkan statistik di atas. Untuk kajian seterusnya ialah berkenaan tempat tinggal. Kategori yang diberi ialah perumahan, kaki tangan, rumah sendiri dan rumah sewa. Sebanyak 70 orang responden iaitu paling teramai tinggal di rumah sewa, manakala baki 44 orang responden mempunyai rumah sendiri dan 60 orang lagi tinggal di perumahan kaki tangan. Bagi anggota yang tinggal di perumahan kaki tangan, elang perumahan akan ditolak, manakala yang tinggal di rumah sendiri atau rumah sewa akan menerima elang perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurja Minta Abdul Ghani, nombor metrik 268574. Sini saya akan membentangkan untuk
pelaksanaan inovasi yang berkesan. Di sini kedua inovasi dan lapangan adalah teknikal. Teknikal untuk pembangunan organisasi dalam hal ini adalah berdasarkan kerja Cummings and Workley. Matlamat adalah untuk membantu anda memahami yang lebih baik subjek yang lebih luas ini dengan cara pembangunan organisasi yang berkaitan dengan fungsi sumber asas manusia. Tambah lagi, program perubahan yang menangani dinamik interpersonal, dinamik kumpulan, dinamik organisasi dikenali sebagai campur tangan organisasi manusia. Okey, di sini ada 7 cadangan intervensi perubahan. Yang pertama, intervensi untuk individu, iaitu berdasarkan pada individu, selalunya bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Seorang pekerja menerima arahan tentang tingkah laku interpersonal yang tidak produktif. Yang kedua, intervensi dalam kumpulan. Intervensi ini menyelesaikan kandungan, struktur dan kaedah kumpulan. Fokus kumpulan adalah pada kandungan. Cara kumpulan menyelesaikan tugas terasnya adalah melalui proses. Terdapat pengarah, pengurus dan kaki tangan perkhidmatan pelanggan dalam hierarki pusat hubungan. Bergantung pada keterukan dan kerumitan aduan, hanya peratusan tertentu sahaja yang dinaikkan kepada pihak pengurusan. Yang ketiga, campur tangan oleh pihak ketiga, iaitu campur tangan pihak ketiga kerap digunakan. Walaupun konflik buruk harus diselesaikan dengan cepat, tidak semua konflik adalah buruk. Perantaraan pihak luar membantu mengawal dan menyelesaikan perubahan. Perundingan pembangunan organisasi biasanya berfungsi sebagai pihak ketiga. Yang keempat, membina pasukan. Ialah pembinaan pasukan. Ia merujuk kepada aktiviti yang membantu kumpulan dalam meningkatkan kaedah penyelesaian tugas. Sukarelawan bermain sukan berpasukan dan bermain picture adalah semua contoh aktiviti pembinaan pasukan. Yang kelima, pertemuan konfrontasi antara organisasi, iaitu mengutamakan dan mengenal pasti isu dan matlamat untuk penambahbaikan. Ia berfungsi sebagai asas untuk menangani isu yang dikenali pasti di seluruh organisasi. Yang keenam, intervensi dalam hubungan antara kumpulan, iaitu diagnosis dan pemahaman hubungan dalam kumpulan adalah matlamat intervensi antara kumpulan. Sebelum mengusahakan masalah yang dikenal pasti, keutamaan dan matlamat penambahbaikan diwujudkan. Yang ketujuh, intervensi untuk kumpulan besar, iaitu bertentangan dan konfrontasi dan campur tangan antara kumpulan. Campur tangan ini berada di tengah-tengah. Objektifnya adalah mengumpulkan sejumlah besar pemegang kepentingan dan ahli organisasi. Masalah yang mempengaruhi keseluruhan organisasi boleh ditangani dengan campur tangan kumpulan besar serta perubahan dalam struktur atau arah. Sebagai contoh, jika anda menguruskan kemudahan penjagaan, anda akan meminta cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk daripada penerimaan perkhidmatan keluarga dan kaki tangan mereka. Ini boleh bermakna memulakan aktiviti baharu atau menukar pilihan yang tersedia pada menu. Mereka sering disebut sebagai perhimpunan ruang terbuka, bistro dunia, usaha masa hadapan dan kemuncak permintaan berterima kasih. Program perubahan bertujuan untuk teknologi dan struktur organisasi dirujuk sebagai campur tangan teknostruktur
struktur. Dengan pasal yang berubah pantas dan landscape teknologi hari ini semakin relevan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Hafizan bin Maksum, nombor matrik 268356 akan meneruskan pembentangan iaitu apakah halangan-halangan yang dijangka dihadapi oleh pihak pengurusan dalam organisasi untuk melaksanakan setiap perubahan. Yang pertama adalah pihak pengurusan tidak menetapkan matlamat yang jelas dan realistik. Yang kedua adalah kekurangan kepimpinan. Dan yang ketiga adalah ketiadaan penglibatan pengurusan dalam melaksanakan proses perubahan pembangunan organisasi. Ketiga-tiga halangan ini menjadi halangan yang besar semasa hendak melaksanakan proses pembangunan organisasi. Justru pemimpin harus bersedia memikirkan cara bagaimana setiap unit atau jabatan berganding bahu dan bekerjasama untuk melaksanakan setiap perubahan. Seterusnya kita melihat kepada apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi halangan-halangan perubahan ini. Yang pertama ialah melibatkan hierarki susun atur, iaitu merujuk kepada carta organisasi seperti kita membuat pengecilan saiz organisasi. Seterusnya ialah pengurusan kualiti menyeluruh, di mana bagaimana cara untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan melalui pemasaran, melalui jaminan kualiti produk dan kawalan kualiti produk. Seterusnya melalui perancangan kerja yang strategik, di mana kerja perlu dirancang bagi memastikan pekerja mendapat kepuasan dan output yang lebih baik. Yang seterusnya adalah peningkatan tahap pekerjaan, di mana melalui latihan pembangunan melibatkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh diberikan oleh organisasi secara tidak langsung dapat meningkatkan daya harap produktiviti setiap pekerja. Seterusnya adalah melalui pengurusan prestasi yang melibatkan sistem ganjaran untuk memastikan pekerja sentiasa berada dalam bermotivasi tinggi di kalangan pekerja. Seterusnya memupuk bakat yang ada setiap pekerja. Yang ketujuh adalah inisiatif kepelbagaian yang memberi fokus kepada matlamat strategi intervensi pembangunan organisasi seperti umur, jantina, bangsa. Seterusnya inisiatif kesejahteraan yang melibatkan dari segi aktiviti sosial seperti sambutan Hari Pekerja untuk menggalakkan antara pekerja dan organisasi mendapat keseimbangan kehidupan. Yang kesembilan adalah perubahan yang mengubah segala-galanya, iaitu organisasi mencari kaedah atau cara baru untuk mengekalkan prestasi organisasi sentiasa berada dalam keadaan baik. Seterusnya nombor 10 adalah perubahan tanpa henti. Perubahan tanpa henti ini adalah perubahan berterusan mengikut kesesuaian peredaran zaman, melibatkan proses kerja yang sistematik, holistik dan juga mengguna pakai idea-idea baru untuk dilaksanakan dalam organisasi. Dan akhir sekali adalah perubahan merentasi organisasi. Ia juga dikenali sebagai perubahan transorganisasi, yang di mana organisasi tersebut boleh menjalinkan hubungan beberapa rangkaian strategik dengan organisasi luar untuk seperti perkongsian teknologi baru dan sebagainya untuk saling bertukar-tukar pandangan dan idea-idea. Seterusnya saya serahkan kepada kandidat seterusnya. Kesimpulannya,
Isu sumber manusia ini merupakan isu yang sangat besar. Sumber manusia merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi. Sekiranya berlaku kekurangan anggota kerja PDRM untuk menjaga keamanan negara yang menjadi isu kerana kekurangan anggota, maka pihak kerajaan atau pihak berkenaan haruslah menyelesaikan dengan segera. Pelbagai langkah boleh diambil untuk menyelesaikan isu ini, namun langkah yang diambil itu harus efektif dan berkesan bagi menyelesaikan isu ini agar keamanan negara dapat dijaga dengan baik. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami, kumpulan G1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.